Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hudahini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nahdina fil imtihani bittafaq. Allahumma nahdina fil imtihani bittafaq. Allahumma nahdina fil imtihani bittafaq. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah, saya Muhammad Syafiq bin Din, A150-340 daripada kumpulan 2, kelas tutorial pada hari Jumaat jam 10.11. Dan saya adalah kumpulan 2. Antara kumpulan kami adalah Muhammad Syafiq bin Din, saya sendiri. Seterusnya Muhammad Firdaus bin Alias. Dan seterusnya Muhammad Hakim bin Muhammad Zaki. Kami Hakim bin Muhammad Zaki. Jadi insyaAllah pada hari ini kami akan menerangkan serba sedikit apa yang kami faham tentang artikel nombor 2, kami kumpulan nombor 2, dan kami akan tafsirkan ataupun kami akan terangkan serba sedikit yang apa yang kami faham berkaitan dengan artikel nombor 2 itu, yang mana artikel tersebut berbentuk dalam berbahasa Inggeris, dan kami juga faham artikel itu yang bertajuk How do atheists explain how the world was created? Maksudnya bagaimana atheis ni menerangkan bagaimana dunia ini dicipta, bagaimana dunia ini terjadi. Okay, sebelum itu saya akan pergi kepada satu topik yang berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan atheis. Apa yang kita tahu tentang atheis? Siapakah atheis ni? Apa yang kita boleh cakap tentang atheis ni? Siapakah golongan atheis ni? Okay. Secara luas, atheis ni adalah tidak adanya kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa-dewa. In English say a lack of belief in God. Biasanya secara umum Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah sosok Tuhan kepribadian, iaitu personal God, seperti misalnya akan digambarkan oleh agama-agama samawi, seperti Yahudi, Kristian, Islam dan lain sebagainya, yang menggambarkan Tuhan sebagai makhluk maha kuasa, tidak terlihat, berkehendak, mengatur takdir dan sebagainya. Okey, secara ringkasnya atheis ni adalah golongan manusia, segolongan manusia yang mana mereka ini tidak percaya akan kewujudan Tuhan. Mereka tak percaya bahawa Tuhan ini ada dekat dunia ini, ada dekat alam ini. Ini golongan atheis. Dan setengah daripada mereka, golongan atheis ni, yang mempunyai penjelasan terhadap kewujudan dunia, dan ada setengahnya yang tidak mempunyai penjelasan. Ini bermakna dalam golongan atheis itu sendiri, yang mana mereka dapat mentafsirkan ataupun mereka dapat menjelaskan bahawa bagaimana kejadian dunia ini, bagaimana kejadian alam ini, bagaimana kejadian manusia ini berlaku. Sebabkan mereka tak percaya kepada Tuhan, mereka membuat analisis ataupun membuat andaian sendiri bagaimana kejadian bumi atau kejadian dunia ini berlaku. Seterusnya mereka percaya bahawa kewujudan bumi ini tercipta dengan sendiri. Yang mana golongan atheis ni, dia percaya bahawa dunia, bumi, bulan, bintang, bima sakti dan alam-alam lain, manusia, tumbuhan, haiwan, oksigen, yang mana setiap benda ini terjadi dengan sendiri. Itu atheis kata. Sebenarnya salah satu syarat untuk menjadi golongan atheis adalah tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Seperti mana kita tahu bahawa makna atheis ni, golongan ini adalah tidak mempercayai Tuhan. Jadi sesiapa yang tidak mempercayai Tuhan, maka dia tergolong dalam golongan atheis. Okay, kita balik kepada seterusnya. How do atheists explain how the world was created? Bagaimana golongan atheis ini menerangkan bagaimana dunia ini dicipta, bagaimana dunia ini terbentuk. Okay, yang pertama, berdasarkan artikel yang saya dan kami kaji, yang pertama,
Penjelasannya, bumi terbentuk sekitar 454,000,000 tahun yang lalu oleh pertambahan dari nebula Suria. Yang mana bumi ini tercipta telah lama. Mereka cakap sebagian besar bumi adalah lebur kerana gunung berapi yang melampau dan kerap berlaku pelanggaran antara satu sama lain. Mana golongan etis ni cakap sebagian besar bumi ini terjadi disebabkan berlaku pelanggaran antara satu sama lain, maka wujudlah bumi. Bagaimana kejadian bulan? Bulan terjadi hasil daripada pertemuan yang sangat besar. Apabila berlaku satu pertemuan yang sangat besar, maka wujudlah bulan. Untuk seterusnya, bagaimana how do atheists explain how the world was created? Bahagian air yang telah dibawa ke bumi oleh komet dan asteroid meluap untuk menjadi awan dan lautan terbentuk. Bagaimana menurut golongan etis ini menerangkan bagaimana wujudnya air dalam bumi ini, bagaimana terjadinya lautan bumi ini, yang mana mereka terangkan air yang telah dibawa ke bumi oleh komet, yang mana komet ini membawa air itu masuk ke bumi jadi asteroid dan dia memeluap. Sistem sains memeluap untuk menjadi awan. Setelah menjadi awan, dia menjadi lautan terbentuk. Bila jadi awan, awan gelap, hujan, lalu jadi lautan. Ini golongan etis menerangkan bagaimana air wujud di bumi. Okey, seterusnya, kira-kira 6 juta tahun yang lalu, maka wujud kehidupan iaitu chimpanzee yang mana akhirnya menjadi manusia. Yang menerangkan bahawa bagaimana manusia ini wujud. Bagaimana manusia ini boleh terjadi dekat bumi ini. Jadi diterangkan bahawa pada 6 juta tahun dahulu, wujud kehidupan itu kita berasal daripada chimpanzee. Golongan etis kata manusia ini berasal daripada chimpanzee. Maka berkembang, maka jadilah manusia. Okey. Bagaimana etis seterusnya? Bagaimana etis menjelaskan tentang kebetulan dan apa itu yang dikatakan dengan nasib? Ini adalah persoalan-persoalan dalam bahasa Inggeris. Itu yang pertama, what percentage of the world exists? How do atheists explain coincidences and what do they say about luck? How do atheists explain the concept of life? Is it possible that in the future the world will involve and everybody will be an atheist? Yang mana persoalan-persoalan ini terungkai ataupun bermain di fikiran golongan atheis. Kita lalu baca dalam artikel iaitu daripada Marcus Gildup, iaitu Quora user gay thesis, gay plus atheist pupil. Okey, yang mana dalam saya dapat poin-poin ini, iaitu saya bukan seorang saintis, tapi saya minat untuk membaca berkaitan dengan sains. Seterusnya, sains itu benar dan kejadian manusia dan alam ini terjadi dengan sendiri. Saya akan menyebarkan berita baik sains, pemikiran rasional, evolusi dan kosmologi. Yang mana dalam perkara-perkara poin ini bermakna golongan etis ini percaya tentang sains. Dia percaya tentang kejadian sains ini, tapi dia tidak percaya akan kewujudan Tuhan. Yang mana setiap yang berlaku di bumi ini disebabkan sains. Dan poin seterusnya iaitu berkaitan dengan rasional, evolusi dan kosmologi. Yang mana mereka percaya benda-benda yang rasional sahaja. Mereka percaya tentang evolusi dan kosmologi. Berkaitan dengan rasional, evolusi dan kosmologi. Bagi golongan etis, tentang kewujudan Tuhan ini adalah tentang perkara yang tidak betul, perkara yang pelik. Yang mana kalau dikata kalau Tuhan wujud, di manakah Tuhan? Kalau Tuhan wujud, manakah Tuhan? Tuhan duduk di mana? Apakah bentuk Tuhan? Itu dia punya hujah-hujah. Jadi untuk golongan etis ini dia percaya perkara rasional, evolusi dan kosmologi sahaja. Okey, seterusnya, the 5th century BC Greek philosopher Anaxagoras of Colosomenes proposed his own theory of how the world and the universe in general was created. Yang mana wujudnya satu tokoh mengatakan bahawa bumi ini, ciptaan alam ini terjadi dengan sendiri. Teori yang paling popular adalah teori Big Bang. Golongan cakap teori paling popular teori Big Bang. Yang mana pada awalnya bintang raksasa yang mengalami letupan dan menyebabkan tersebarnya material ke mana-mana tempat. Yang mana terjadinya bimbang sakti, terjadinya orang kata bima-bima yang lain disebabkan satu letupan. Maka
Dengan satu letupan ini maka terjadinya bulan, bintang dan sebagainya. Okey, untuk kesimpulannya berkaitan dengan kami punya artikel ini, dapat dijelaskan bahawa menurut etis jelaslah bahawa kejadian bumi ini atau kejadian alam ini tercipta dengan sendiri. Hal ini dapat dijelaskan bahawa mereka telah melahirkan beberapa tokoh-tokoh yang terkenal dan menggunakan teori-teori terkenal, satu teori, banyak teori berkaitan dengan kejadian alam ini, yang mana kejadian alam ini terjadi dengan sendiri. Sebagai contoh, teori Darwin, yang mana teori ini menerangkan bahawa kejadian alam ini terjadi dengan sendiri. Jadi manusia ini terjadi dengan sendiri. Dan ada, kalau kita kaji tentang teori Darwin ini, banyak menerangkan bahawa kejadian di bumi ini dan alam ini, manusia ini, kehidupan di alam ini terjadi dengan sendiri tanpa ada Tuhan. Dan golongan etis ini tidak percaya dengan kewujudan Tuhan. Seperti mana kita maklum bahawa maksud etis itu sendiri, yang mana mereka tidak percaya akan kewujudan Tuhan, dan mereka menganggapkan perkara yang terjadi kat dunia ini adalah terjadi dengan sendiri. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Kalau ada salah silap, kami mohon maaf. Kalau tersalah tafsir ataupun tak faham kita dengan artikel, kami mohon maaf. Semoga dengan kajian yang kami jalankan ini, tafsir tentang artikel ini dapat membantu kami untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.